A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penuntut sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penuntun setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan nikmat kehidupan pada pagi ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita terus menerus menambahkan amal kebaikan kita, menambahkan amal ibadah kita, untuk tujuannya agar kita semua dapat bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu cara untuk kita nak tambahkan amal ibadah kita, ini pada pagi ini kita bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita tambahkan ilmu. Kerana apa? Ilmu inilah yang akan menjadi pedoman dan juga panduan kehidupan kita. Yang keduanya, alhamdulillah, kita kembali dapat bersama-sama dalam siaran langsung rancangan Tanyalah Ustaz, setelah mana seminggu kita tidak dapat bersama dalam siaran langsung. Tapi saya tahu kebanyakan daripada sahabat-sahabat penonton kita masih lagi tidak pernah terlupa untuk menyaksikan rancangan ulangan. Terima kasih daripada kami kerana terus memberikan sokongan untuk program ini. Agar kita doakanlah agar program ini terus berkekalan dan semua barisan kru produksi rancangan ini dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan dijauhkan daripada sebarang wabak bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bertemu semula kita di dalam edisi 16 Mac 2022 bersamaan 13 Sya'ban 1443 Hijriah. Sudah hampir kita dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dan juga kita semua dipertemukan dengan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita membawakan topik-topik yang cukup penting untuk kita sama-sama tambahkan maklumatnya. Dan dalam Islam itu, kalau kita lihat dalam sudut muamalatnya, terlalu banyak cabang-cabang muamalat yang perlu kita ambil tahu. Antaranya muamalat, di antaranya wakalah, antaranya lagi syarikah dan macam-macam lagi. Dan pada pagi ini kita nak membincangkan berkaitan dengan ar-rahnu. Apa itu ar-rahnu? Iaitu berkaitan dengan gadaian dalam Islam. Dan insya-Allah bagi menjawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat penonton sekalian, bersama dengan kita pada pagi ini salah seorang ahli panel yang merupakan ahli dalam bidang muamalat ini, iaitu tak lain tak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mustafar Muhammad Suki kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teruskan dikekalkan dengan kesihatan tersebut, insya-Allah. Jadi seperti biasa sidang penonton sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus hubungi kami secara terus di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak terus memasuki agenda kita pada pagi ini. Perbincangan kita berkaitan dengan gadaian dalam Islam. Jadi sebagai permulaannya Ustaz, bila mana kita menyebutkan tentang gadaian dalam Islam ataupun ar-rahnu ni, apakah di antara kepentingan untuk kita mempelajari bab berkaitan dengan gadaian ni Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan Dai Cak ataupun Dai Luqman, kemudian sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala.
dan sahabat penerbit kita semua rancangan Tanyalah Ustaz. Jadi alhamdulillah pagi ni kita berbincang tentang harta. Pagi-pagi lagi ialah nak makan pun kena ada duit, betul, nak kena beli makanan kan. Jadi harta juga antara salah satu perkara yang sangat penting. Bila mana kalau kita tengok susur galur daripada Al-Quran, dan kita tak perlu pergi jauh, kita pergi kepada surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ni cerita tentang puasa, kemudian cerita tentang jihad, dan kemudian cerita tentang infak, dan kemudian cerita pula selepas itu pada surah Al-Baqarah juga ayat 275 sampai 281 cerita tentang riba. Dan selepas itu baru Allah cerita tentang hutang. Dan pada ayat 282. Dan ayat 283 Allah cerita tentang kadang-kadang orang nak berhutang ni, dia macam saya dengan dai kan. Jadi bila kita nak berhutang ni, boleh hutang, tapi ada benda-benda tak? Ada perkara, ada apa-apa tak yang boleh nak dicagarkan? Supaya hati ni bila mana kita bagi duit dekat orang, dia rasa ada secure sikit lah, ataupun kita kata ada keselamatan sikit lah kan, sebab nanti kita bimbang hilang. Tapi bila mana ada satu benda yang diletak, iaitulah mungkin emas, mungkin barangan, mungkin telefon dan sebagainya, jadi saya rasa sedap sikit lah. Jadi kalau da'i maksudnya ada komitmen nak bayar, takkan da'i tak nak telefon tadi kan, takkan da'i tak nak emas yang telah diletakkan tadi tu. Jadi itulah konsep asas yang kita panggil sebagai gadaian dalam Islam, kerana dia memberi kepercayaan ataupun memberi keselamatan kepada orang yang memberi pinjam, supaya dia ada cagarannya, supaya dia ada dia punya, kita kata, sandarannya. Dan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 283, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum ala safar, jika mana kamu dalam keadaan bermusafir, Allah kata apa, iaitulah walam tajidu katiba, kamu tak jumpa penulis. Dan kemudian Allah kata farihanum maqbudah, dan hendaklah kamu mengadakan satu sandaran ataupun satu cagaran yang dipegang oleh siapa? Yang memberikan pinjaman. Baik, daripada ayat ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, maksudnya menulis hutang ini adalah satu benda yang sangat dituntut dalam agama kita. Tulis hutang sebab takut lupa. Betul. Kan. Tapi kadang-kadang bila tak tulis hutang ni, nak dalam keadaan bermusafir ataupun dalam keadaan konteks sekarang ni, biasanya orang dah tak, jarang nak tulis hutang apa semua ni, sebab dah ada installment, kita kata bayaran secara bulanan. Jadi macam mana nak buat? Maka Nabi SAW ataupun Allah ingatkan kepada kita sebenarnya boleh kan, supaya orang yang berhutang ini dia ada komitmen nak bayar, satu. Yang kedua pula, orang yang dah pegang dia punya barang tadi, telefon ke, ataupun kita kata basikal ke contohnya kan, ataupun emas ke, maka dia ada komitmen, dia rasa selamat, supaya nanti orang ni mesti bayar. Kalau tak bayar, dia ada barang dah, dia tebus, ataupun dia boleh jual ke apa, kalau tak mampu bayar bagi orang yang buat pinjaman tadi. Dan kemudian pada waktu tu dia dapat balik dia punya nilai dia tu, dapat balik duit dia yang mana lari ke, hilang ke dan sebagainya kan. Okey, jadi itu dia punya konsep. Dan sebenarnya pada zaman Nabi SAW sendiri, dia telah berlaku. Dalam hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari, iaitulah kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ishtara Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman minal yahudi fi ajal atau min ajal wa rahanahu dir'an min hadid atau kama qala Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi pernah membeli makanan daripada orang Yahudi, tapi duit tak cukup. Maka Nabi buat macam mana? Nabi SAW mencagarkan baju besi Nabi. Dan bila Nabi SAW mencagarkan baju besi itu, dalam hadis lain riwayat daripada Aisyah, dalam riwayat Imam Muslim juga, menyatakan lebih kurang dalam 30 gantang lah. 30 gantang ni kita kata kalau satu gantang tu dalam 3 kilo ke 4 kilo macam tu, hampir kita kata dekat-dekat jugalah 4 darab 3, hampir 120 kilo lah. Maksudnya nilai gandum yang Nabi ambil tu, dan Nabi cagarkan baju emas yang kira-kira nilainya 120 kilo gandum kan, yang Nabi SAW gunakan. Dan sebenarnya ada sebahagian para ulama hadis menyatakan bukan Nabi buat tu adalah kerana Nabi sendiri yang nak makan, tapi disebabkan ramai orang yang meminta pada Nabi, jadi Nabi berkorban, dan akhirnya Nabi menggadaikan baju besi Nabi, dan kemudian Nabi mendapat makanan dan diagihkan kepada orang yang berkeperluan pada waktu itu. Baik, jadi kita kata kesimpulan ringkasnya, dia adalah satu benda yang dibenarkan dalam Islam, tetapi sebenarnya dia keperluan.
Bukan sahaja kita buat jomlah pergi gadai, bukan. Dia adalah satu keperluan untuk kita dapatkan nilai ataupun cash, dan kemudian pada waktu tu kita gunakan untuk keperluan. Dan sebab tu kata mazhab Imam Syafi'i disebut oleh Imam Khatib Asy-Syarbini, Imam Abi Syuja' Al-Qadi, Imam Abi Syuja', dan disebut oleh Imam Al-Qalyubi dan sebagainya, menyatakan ia dijadikan sebagai ju'ila, iaitulah ju'ila dijadikan sebagai harta ataupun dipanggil ainun maliyatun, iaitulah satu ain manfaat daripada harta untuk apa? Untuk menjadi cagaran, untuk menjadi wathiqatan. Wathiqatan ni maksudnya adalah sandaran ataupun cagaran bila mana orang tu tak mampu bayar balik hutang dia. Kan inda ta'adzurin al-wafa, ketika mana dia tak mampu nak bayar. Jadi okeylah kan. Jadi inilah konsep Islam supaya nanti orang yang berhutang tak lari kan. Kemudian juga orang yang mana memberikan hutang tu adalah satu cagaran yang mana dia boleh cashkan balik duit dia tu ketika mana dia dalam keadaan susah juga mungkin, dan kemudian dia boleh dapat balik lah. Itu dia punya konsep asas, dan Islam mengharuskan jika di sana ada keperluan, dan kemudian itulah adalah satu benda yang sebenarnya sangat bagus. Kita ada emas, kita ada barang kemas contohnya. Kalau tak ada, jadi macam mana kita nak bagi keyakinan pada orang? Betul. Apatah lagi slip gaji contohnya kan. Ada pula orang yang kan nak buat pembiayaan dan sebagainya, perlu slip gaji, perlu KWSP dan sebagainya. Tapi yang itu mungkin tak ada. Mungkin kita berniaga sendiri. Maka emas itulah sebagai cagaran, sebagai contohnya. Insya-Allah. Jadi sebenarnya dalam kesimpulan ringkasnya apa yang dikatakan oleh Ustaz sebenarnya tadi, gadaian ataupun konsep ar-rahnu ni dia memberikan kemudahan kepada penghutang dan juga kepada pemiutang. Jadi saudara sekalian, itu adalah di antara orang kata kelebihan yang terdapat pada susuk ataupun pada diri ar-rahnu itu sendiri. Insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan daripada penonton kita, boleh? Boleh. Insya-Allah. Jadi kita raikan soalan yang pertama daripada saudari Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Apakah yang menyebabkan seseorang itu memilih kepada pajak gadai? Adakah pajak gadaian hanya pada barang kemas sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Jadi Ustaz, sebenarnya bila kita lihat daripada konsep di Malaysia ni, sebut ar-rahnu emas. Adakah itu saja yang boleh kita nak lakukan ataupun dijadikan sebagai barang gadaian Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Nur Dahlia Biru. Okey, dia secara umumnya kita boleh kata memang emas. Kerana emas ni pertama dia favourite wanita. Kan? Jadi maksudnya emas itu adalah satu simpanan, satu benda yang disukai dan semua orang terima. Kan? Dia merentasi mazhab, tak ada mazhab. Kan? Dia merentasi agama, merentasi semua orang suka kepada emas. Itu antara sebab yang pertama. Yang kedua, dia mudah dibawa. Dia bukan nak 3-4 kilo, adalah orang 3-4 kilo kan, tapi mungkin 500 gram, mungkin 20 gram dan sebagainya, mudah dibawa ke mana-mana. Maka sebab itu konsep emas itu diterima. Dan emas ini juga kalau ikut kepada dia ar-rahnu ni, dia ada syarikat. Ar-rahnu ni dia bukan nama jenama Ar-rahnu ni sebenarnya disebut pun dalam kitab-kitab dipanggil ar-rahin, ataupun dipanggil murtahin dan sebagainya, ada dia punya rukun-rukun dan syarat-syarat tu. Maka pada waktu itu dia ada bawah syarikat, dia ada bawah bank, dia ada bawah koperasi. Jadi secara umumnya kita kata banyak dah sekarang ni perkhidmatan ar-rahnu dan pajak gadai Islam yang telah pun tersedia. Dan bila sebut tadi, antara sebabnya kerana pertama sekali ar-rahnu ni adalah patuh syariah, kerana halal dan dia tak terlibat dengan konsep yang dipanggil sebagai riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada sudut konsep yang pertama. Dan kemudian kenapa emas menjadi pilihan, kita nak bagi tahu sebenarnya emas ni pun dia ada jenis-jenis dia. Ada emas 999, 24 karat lah kita panggil. Ada emas yang 950. Ni lebih kurang kita kata 21.8 karat. Kan? Ada pula 916, yang ni 20 karat, ataupun seterusnya sampailah ada 875, 837, 835, 750. Apa nombor-nombor ni? Kan? Nombor ni sebenarnya adalah ketumpatan, ketulinan emas yang terkandung dalam sesuatu logam tu. Contoh kalau 999 maksudnya 99.9% yang ada dalam tu adalah emas. 0.01% tu apa? Itu adalah logam lain yang untuk mencantumkan dia, untuk membentuk dia dan sebagainya. Jadi kita kata banyak tempat tertentu yang akan terima emas, dan biasanya mereka akan ambil emas 999 ataupun 916 lah. Tapi ada juga yang bawah daripada itu. Jadi kita kata emas ni satu benda yang dia dikatakan kalis inflasi. Baru-baru ni pun emas harganya naik. Kan? Jadi ramai peminat-peminat emas beli emas, simpan emas
dan sebagainya. Maka di saat kita perlukan, di saat kita sukar untuk buat bisnes, untuk mulakan modal bisnes ataupun untuk keperluan harian, maka bolehlah diharuskan, diperlukan pada waktu tu kita nak menggadaikannya. Maksudnya dia memudahkan, dan Islam sangat memberikan kelonggaran dalam isu berkaitan dengan gadaian dengan syarat mestilah patuh syariah dan tempat yang kita gadaikan itu adalah tempat yang halal. Itu konsep dia. Jadi konsep itulah di antara kenapa emas ini menjadi pilihan untuk sistem gadaian. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Nur Dahlia Biru sebentar tadi. Jadi saudara betul sekalian, banyak lagi soalan yang kita akan kupas untuk mendapatkan jawapannya. Namun sebelum tu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penuntut sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini di dalam Taman-Taman Syurga menerusi majlis ilmu kita, rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini kita membincangkan topik berkaitan dengan gadaian dalam Islam. Tambahan pula ni, dah nak dekat dah ni, nak masuk bulan Ramadan ni. Sudah semestinya bila mana dah masuk bulan Ramadan ni, ramai nak buat persiapan untuk menyambut hari raya. Sudah semestinya ada yang nak gadai barang dan sebagainya. Jadi ini satu topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama ambil dia punya input tu. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan sistem-sistem yang ada di negara kita ini khususnya, insya-Allah. Jadi ada sebarang persoalan ataupun soalan ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi kita bila mana dah menyebut berkaitan dengan ar-rahnu, dan kita pun dah tahu bahawa gadaian ini memberikan kebaikan untuk si penghutang dan juga si pembutang. Jadi Ustaz, dalam Islam ni dia takkan lari Ustaz. Apa-apa perkara bab berkaitan dengan fiqh ni ada rukun-rukunnya. Jadi bab berkaitan dengan ar-rahnu ni Ustaz, apakah di antara rukun-rukun dalam ar-rahnu ni? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik, kerana kita nak buat satu benda ni mesti ada tiang dia, mesti ada dia punya apa kita panggil sebagai pecahan dia. Dan antara rukun yang sangat penting berkait dengan ar-rahnu ni ada 5. Kan. Yang pertama sekali iaitulah sirah. Sirah ni ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul ini kita kata sebagai contoh ni, saya gadaikan, kemudian pihak yang menerima gadaian itu saya terima. Itu contoh ringkaslah. Jadi kita panggil sebagai sirah, lafaz ijab dan qabul, penerimaan kepada barang yang nak kita gadaikan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, rahin. Rahin ni bukan nama orang kan. Rahin ni maksudnya ialah yang nak menggadaikan tu. Kalau saya dengan Da'i Luqman, saya lah sebagai penggadai yang nak menggadaikan kepada Da'i Luqman. Itu rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga dipanggil murtahin. Murtahin ni maksudnya ialah Da'i Luqman yang menerima gadaian. Kan, yang menerima gadaian, dan dia ada syarat-syarat dia tu. Dia ada syarat di bawah tu. Dan kemudian yang keempat yang kita panggil sebagai marhun. Jadi ada rohin, murtahin, ada marhun. Jadi marhun ni apa dia? Marhun ni sebenarnya ialah barang yang nak kita gadaikan tu. Apa syarat dia? Contohnya kalau emas itu apa syarat-syaratnya? Kalau contohnya, dan tadi kita luaskan juga soalan sebelum ni, sebenarnya kalau ikut pada zaman dulu perbincangan mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagainya, dia tidaklah terhad kepada emas. Cuma sistem sekarang ni kalau dekat Malaysia biasanya emas lah. Tapi kalau zaman dulu mungkin boleh jadi itu adalah haiwan, boleh jadi itu adalah mungkin juga dalam bentuk tadi dalam Nabi SAW gadaikan baju besi. Jadi dia boleh jadi pelbagai. Okey, yang tu dipanggil marhun, iaitulah apa yang nak digadaikan. Dan kemudian yang kelima, rukun dia adalah marhun bih. Marhun bih ni maksudnya ialah nilai hutang yang dia dapat tu. Biasanya gini, kalau kita pergi ar-rahnu ataupun pajak gadai Islam, dia akan bagi, dia tak bagi 100% daripada harga emas tu. Katalah harga emas tu 10,000, jadi kita gadaikan, dia pun bagi kita 10,000. Yang tu tak berlaku. Biasanya dia akan bagi paling maksimum yang saya pernah jumpa, dan saya penasihat syariah kepada satu koperasi ni, iaitulah 85%. Jadi katalah contoh 10,000, maksudnya berapa? 8,500
1,500 lah. Itulah dipanggil hutang, nilai hutang ataupun kita panggil pembiayaan yang kita dapat daripada koperasi ataupun syarikat Ar-Rahnu tadi, dan kemudian kita boleh gunakan. Jadi kita nampak kat situ ada 5 rukun lah. Jadi 5 rukun ni dia kena lengkap. Kan, kalau tak ada 5 rukun ni jadi masalah. Macam solat tiba-tiba tak ada rukuk. Kan? Jadi rukuk kena ada. Jadi itulah konsepnya, dia hanya 5 rukun, macamlah prinsip rukun negara. Kan? Jadi itu dia punya konsep rukun yang mesti ada pada Ar-Rahnu. Ar-Rahnu. Jadi 5 rukun, ijab dan qabul, penggadai, penerima gadaian, barang gadaian dan juga nilai gadaian. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan berkaitan dengan rukun tersebut. Jadi jom kita nak meraihkan soalan daripada sahabat kita di Facebook daripada Puan Mazura Zura. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi serta seluruh kru, tanyalah Ustaz. Moga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kaedah atau cara yang betul dalam faktor syariah gadaian dalam Islam? Mohon pencerahan. Jazakumullahu khairan katsira. Jadi tambahan sedikit Ustaz, berkaitan dengan syarat sah untuk Ar-Rahnu ni. Silakan. Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Cantik, satu persoalan yang sangat baik. Jadi kalau kita kata tadi sebagai asasnya yang paling tunjang sekali adalah akad tu. Okey, akad ataupun kontrak yang digunakan. Kalau tuan-tuan pergi tengok dekat Facebook, dekat dekat mungkin ada Jabatan Mufti ke ataupun sebagainya, dia akan sebut akad itu ada 4. Kan akad itu ada 4, iaitu yang pertama dipanggil qardul hasan. Qardul hasan ni maksudnya dia pinjaman tanpa faedah, pembiayaan tanpa faedah. Yang kedua dia akan guna dipanggil sebagai wadi'ah yad dhamanah. Wadi'ah yad dhamanah ni maksudnya ialah saya sebagai orang yang menerima barang gadaian tu, saya kena jaga sebagai amanah. Saya tak boleh pergi pakai ke, pergi gadai pula ke kan, dan sebagainya. Jadi ia sebagai pemegang amanah kepada barang yang saya gadaikan kepada Da'i Luqman tadi. Jadi Da'i kena jagalah, tak boleh nak jual ke nak apa dan sebagainya. Okey, itu akad yang kedua. Akad yang ketiga dipanggil sebagai ujrah. Yang ni yang biasa kita namakan sebagai upah simpan tu. Jadi upah simpan ni adalah satu akad di bawah ujrah, iaitulah bayaran ataupun upah yang dikenakan bila mana kita bertransaksi dengan Ar-Rahnu itu sendiri. Dan kemudian yang keempat, dia ada akad yang kita panggil sebagai dia punya konsepnya itu adalah satu akad kontrak yang menjadikan kita ini satu orang yang memegang satu tampuk ataupun satu kontrak yang keseluruhannya. Kan, jadi kalau kita katakan dekat situ ada berapa kontrak itu yang diguna pakai, iaitu yang lama. Tapi bila mana Majlis Penasihat Syariah Bank Negara pada 2019 telah mengeluarkan satu garis panduan yang mana ada berapa isu sikit pada kontrak yang digunakan tu. Sebab tu kalau Da'i pernah tengok dulu 2019 sebelum itu, satu Malaysia gempar. Ar-Rahnu tak patuh syariah, Ar-Rahnu ni tak halal dan sebagainya kan. Dan orang dah tak kisah dah, pergi je yang konvensional pun tak apa, yang Ar-Rahnu pun tak apa kan. Sebenarnya waktu tu masih belum ada yang betul-betul standard yang jelas, dan kemudian selepas tu barulah mereka ubah balik guna kepada kontrak yang lain. Jadi mula 1 Februari 2020 maka semua Ar-Rahnu ataupun syarikat-syarikat yang buat Ar-Rahnu ni mereka kena tukar kontrak. Jadi kontrak apa akadnya? Yang pertama dipanggil sebagai tawarruk. Tawarruk ni maksudnya proses jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Baik, yang kedua dipanggil komoditi murabahah. Maksudnya ada barang yang dijual beli untuk mendapatkan pembiayaan. Yang pembiayaan itu adalah hasil daripada peratusan berapa nilai marhun ataupun dia punya barang tadi tu. Katalah 8,500. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga dipanggil wakalah. Kita bagi kepada syarikat Ar-Rahnu untuk jual balik kita punya barang tu untuk kita dapatkan pembiayaan ataupun cash, dan kemudian barulah akad yang diguna pakai juga dalam konteks itu adalah dipanggil ataupun dalam istilahnya iaitulah jual beli yang jelas dan kemudian dia punya kontrak yang jelas. Jadi kita kata gunakan Ar-Rahnu pada hari ini tanpa was-was. Dulu mungkin kita akan rasa macam terkejut sikit. Kenapa bank negara keluarkan arahan suruh tukar kontrak dan sebagainya. Rupanya dia ada sikit masalah perbincangan, tetapi alhamdulillah pada hari ini dia dah pakai konsep jual beli. Jadi tak ada lagi upah simpan. Ikut konsepnya sebenarnya dah tak ada upah simpan. Mereka akan ambil profit keuntungan pada jual beli tawarruk yang telah pun disediakan pada konsep asas yang saya sebutkan tadi. Dia sebenarnya agak teknikal, tetapi kita dapat faham akad kontrak itu telah halal dan telah ditukar,
dan ditambah baik dengan kaedah dan cara yang paling terbaik sekarang ini. Jadi jangan ragu-ragulah, jangan lagi digemparkan. Itu berita lama. Cerita tentang akad qadu hasan apa semua tu cerita lama, dan sekarang dah ada cerita ataupun akad yang baru, dan insya-Allah guna tanpa was-was. Boleh digunakan tanpa was-was dengan akad yang baru, insya-Allah. Mudah-mudahan memberikan kelapangan kepada hati kepada siapa yang nak melakukan ar-rahnu ataupun gadaian ini, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz, daripada Puan Mas Niza kita. Assalamualaikum Ustaz, dai serta penonton yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah perbezaan kaedah dan peraturan pajak gadai konvensional dengan pajak gadai ar-rahnu? Mohon pencerahan. Terima kasih. #Tanya Ustaz TV3 TV9. Jadi Ustaz, perbandingan perbezaan tu silakan. Baik, yang pertama sekali terima kasih pada puan yang bertanya tadi. Kita ada tinggal sikit syarat sah tadi. Syarat sah. Kan bila sebut tadi tu kita masukkan. Iaitulah antara benda yang sangat penting dalam ar-rahnu, dia ada rukun dan syarat-syarat sah. Jadi apa rukun syarat sah ni? Kita pergi pada rukun tadi, maka kita akan nampak lafaz ijab dan qabul ni dia ada rukun dan syarat-syaratnya. Iaitulah dia kena jelas. Kemudian orang yang nak berijab qabul siapa tadi? Yang menggadai dengan yang mengambil gadaian itu dia mesti baligh, berakal, bukan tanpa paksaan. Dia juga adalah berdasarkan keperluan. Itu syarat dia. Dan kemudian bagi yang dipanggil sebagai tadi contohnya iaitulah barang gadaian itu sendiri dipanggil sebagai marhun bi. Barang gadaian itu marhun tu dia emas tu kena jelas. Dia bukan ada unsur penipuan. Sebab ada sebelum ni kalau kita tengok, sebelum ni kalau kita perhatikan betul-betul, tak ada satu alat yang khusus untuk cek ketulinan emas. Dia ada sekarang ni kalau kita tengok ada 6 ke 7 cara nak cek. Yang pertama dia pakai magnet. So kalau contoh dai bawa pada saya, nak gadai pada saya akan cek pakai magnet. Kalau lekat itu bukan emas. Itu satu-satu. Yang kedua dia akan pakai asid yang dipanggil sebagai nitrik dan juga asid hidrolik. Apa tujuan dia ni? Ini bukan minyak hidrolik kereta. Asid ni digunakan iaitulah dia kikis sikit pada emas tu dan dia titikkan asid tu. Kalau warna tu pudar sebagai contohnya, maka yang itu bukanlah dipanggil emas original. Dia tiruan. Itu mungkin beli dekat celup. Mas celup kita panggil kan. Okey. Jadi itu kaedah yang kedua untuk melihat kepada ketulinan emas. Yang ketiga dipanggil satu mesin ataupun satu alat penimbang dipanggil densimeter. Densimeter ni tujuan apa? Untuk menilai ketumpatan emas. Contoh dai kata, ni saya punya emas ni saya beli dulu 999 tau. Saya pun pergi gadai. Bila saya cek kat situ, rupanya bukan nilai dia bukan 999, 916 saja. Maksudnya dai sebelum ni kena tipu lah. Kena tipu lah. Jadi mesin tu tak ada fakta, fact and figure yang dia akan keluarkan berapa ketulinan emas, berapa ketumpatan emas, berapa nilai dia dan sebagainya. Jadi kita kata dulu memang orang kena tipu. Tapi hari ni tak ada dah. Jadi itu antara syarat berkait dengan barang-barang tu. Dan yang ke akhir sekali, nilai hutang tu berapa. Jadi marhum bih tu kena jelas lah. Kalau contoh 8,500. Kalau profit keuntungannya berapa diambil oleh ar-rahnu, ada jelas. Kemudian daripada sudut bayaran bulanannya macam mana? Dia ada 6 kali 6 tambah 6 tambah 6, 18 bulan lah kalau paling tinggi lah. Dan kemudian apakah konsep-konsep dia? Jadi kalau kita sebutkan tadi, dia termasuk dalam syarat, termasuk dalam perkara yang berkaitan. Dan pada persoalan tadi, dia merupakan satu benda yang amat teliti Islam menjaga. Kalau ar-rahnu yang konvensional tu, dia daripada 0.7. Sebelum kita masuk kepada perbezaan Ustaz, kita nak berhenti berehat sebentar. Jadi saudara sekalian, sambil-sambil kita berhenti berehat sebentar ni, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Rancangan Tanya Ustaz biar tahu, jangan kira kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, pada pagi ini kita membincangkan topik berkaitan dengan fiqh muamalah, iaitu berkaitan dengan ar-rahnu ataupun gadaian dalam Islam. Jadi ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Dan juga sedikit peringatanlah kepada sahabat-sahabat penonton sekalian, sekiranya nak bertanyakan soalan tu, sebaik-baiknya kami amat-amat menghargai sekiranya anda hanya menyediakan
satu soalan. Sebab apa? Sebab kita nak raikan lebih ramai sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan penonton yang lain soalan-soalan mereka. Janganlah kita bertanyakan 2-3 soalan, kadang-kadang soalan tu dah pun mengambil soalan sahabat kita yang nak bertanya juga. Jadi kita nak raikan seramai yang boleh, insya-Allah, di dalam setiap episod rancangan Tanyalah Ustaz ni, insya-Allah. Jadi jom kita nak teruskan lagi. Sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita nak menjawablah soalan daripada Puan Masniza kita tu, Ustaz, berkaitan dengan perbezaan di antara sistem Ar-Rahnu konvensional dan juga sistem Ar-Rahnu di dalam Islamik ni. Silakan. Baik, pertama sekali kalau kita tengok dia punya peratus ataupun profit lah. Kalau daripada sudut konvensional ni dia sistem riba, maksud dia cas ke atas pinjaman kita. Lebih kurang 7 sehinggalah sampai kepada tahap 24%. Kan. Adapun kalau pajak gadai yang Islam ataupun Rahnu, dia biasanya 2 ke 3% dia akan ambil dia punya profit keuntungan melalui kontrak jual beli tawarruk tadi tu. Dia bukan cas atas hutang. Jadi di situ maksudnya daripada sudut hukumnya haruslah halal daripada sudut syarak dan juga daripada sudut dalil dan juga pandangan para fuqaha, para alim ulama. Baik, kemudian yang kedua, dia punya konsepnya kalau dulu-dululah dia punya tempat rahnu tu, tempat gadaian yang konvensional tu dia tinggi. Jadi nak tengok tu macam susah sikit, dan dia punya rekod, dia punya apa tu memang tak ada. Kan dikira bagi barang, kemudian bila tempoh bayar macam tu je, kemudian baliklah bawa cash itu. Tapi kalau yang perbankan ataupun konsep yang bawah bank ke, bawah syarikat ke dan sebagainya, Ar-Rahnu yang pajak gadai Islam, dia akan gunakan secara jelas rekod bukti, kalau ada sistem, dalam sistem semua akan direkod dan sebagainya, jual beli pun semua. Jadi di situ ada ketelusan lah. Dan kemudian juga daripada sudut yang kita panggil sebagai kalau emas hilang. Contohlah saya jadi tukang gadai, mas kepada dai yang memegang gadaian. Jadi dai katalah contoh kena curi. Maka pada waktu tu kalau yang konvensional dia akan guna insurans, tapi kalau yang Islamik dia akan guna takaful. Jadi takaful tu halal lah, tak ada masalah. Yang insurans tu masalah, problem. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat pula, yang last lah, iaitulah apa dia, kalau contohnya kita tak mampu untuk nak tuntut. Katalah contohnya tiba-tiba lah kita dah jadi dilelong dah emas kita tu, sebab kita tak mampu nak tuntut, kita mau bagi tahu kepada syarikat Ar-Rahnu memang tak mampu nak tuntut dan sebagainya. Okey, kalau konvensional, kalau ada lebihan daripada dia ambil hutang dia, ada lebihan dan kemudian dia punya profit keuntungan dia ambil, dan selepas itu semua tu kalau ada kelebihan katalah 1000, dia ambil sekali. Kalau konvensional. Tapi kalau yang Ar-Rahnu ni dia dah tolak semua kos dan sebagainya, tiba-tiba ada 1000. 1000 tu akan pulang balik pada saya. Dan ia akan pulang balik pada saya. Maksudnya di situ adalah ketelusan, ada konsep, ada akad, jauh daripada riba, perkara yang diharamkan dalam apa kontrak yang dipanggil sebagai Ar-Rahnu. Itu kita kata secara rekahlah perbezaan di antara konvensional dan juga Ar-Rahnu. Paling besar sekali halal dengan haram. Itu konsep dia. Allah. Jadi sebenarnya bila kita menyebut Ustaz berkaitan dengan muamalah dalam Islam ni, dah ramai sebenarnya orang yang belum Islam ataupun non-Muslim yang cuba untuk menceburi bab berkaitan dengan muamalah dalam bentuk Islamik ni. Tapi itulah rugilah pada kita ni, kadang-kadang ni masih lagi nak memilih cara ataupun pilihan kita kepada konvensional tersebut. Jadi selepas ni gunakanlah cara ataupun saluran Islamik yang telah pun terbukti halal dan juga baik untuk kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan yang berikutnya pada sahabat penonton kita daripada Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah akad perlu diucapkan ketika menyerah dan menerima barang gadaian? Mohon Ustaz jelaskan. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada soalan yang sangat cantik. Okey, jadi bila kita sebut tentang akad, waktu kita akad dan juga ijab dan qabul, sirah. Jadi biasanya kalau kita pergi Rahnu, memang tak ada lah. Saya gadaikan barang, jadi saya terima gadaian, tak ada. Yang ada apa? Ambil satu borang ni. Okey, yang ni kita ada konsep, ada tawarruk ataupun memberi keizinan wakil kepada syarikat Ar-Rahnu untuk menjual balik ataupun beli balik dan sebagainya. Kita baca dan kemudian kita tanda tangan. Tik kat mana-mana, kemudian kita tanda tangan. Jadi waktu itu dipanggil sebagai kitabah. Kan, kitabah maksudnya tulisan. Jadi dengan tulisan ni kita tak ucap ni boleh ke tak? Kalau ikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, disebut oleh Imam Suyuti, disebut juga oleh Imam An-Nawawi, dan dinyatakan juga oleh Imam banyak lagi lah di kalangan para ulama dalam mazhab Syafi'i, mengharuskan jual beli dengan tulisan. Jadi kalau kita pergi dekat Ar-Rahnu tu,
ataupun dengan pajak gadai Islam tu biasanya memang tak ada dah saya beli saya jual. Hatta jual beli biasa pun tak ada dah. Saya beli saya jual tu tak ada dah. Biasanya bagi duit, bagi baki balik kan macam tu je. Ataupun online contohnya. Jadi daripada sudut konsep itu masih ada ruang dalam pembincangan fiqh, dan imam-imam yang saya sebutkan tadi, Imam Suyuti, Imam Nawawi, kemudian juga Imam Al-Qalyubi dan ulama-ulama lain mengharuskan jual beli walaupun dengan tulisan. Wallahu a'lam. Tidak ada masalah untuk kalau kita nak dalam bab berkaitan dengan sirah tersebut, sama ada secara lisan ataupun secara tulisan. InsyaAllah mudah-mudahan terjawablah soalan daripada Puan Alsyal kita. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Na'i serta kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dibolehkan jika seseorang itu hendak menyerahkan barang atau menyimpan barang gadaiannya di bank? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipersetujui terlebih dahulu? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz Na'i. Sama-sama. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, kalau kita pergi kepada bank ataupun syarikat ataupun koperasi itu, dia akan bagi kita satu borang. Dan borang ni sebenarnya tujuan untuk apa? Supaya kita jelas apakah kontrak yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan kepada barang kita tu. Okey. Jadi gini, contohnya kita dapat tu, kita pergi bagi IC dan sebagainya, dan kemudian pada waktu itu mereka akan cek barang tu. Jadi kita akan ada proses tadilah macam mana nak cek emas dengan ASIC dengan mesin densimeter dan sebagainya, dan kemudian dah selesai isu tu, katalah contohnya betul-betul tulis dan nilainya kita kata up paling tinggi 85%. Katalah emas tu nilai 10,000, kita akan dapat 8,500 lah. Itu dia punya nilai, dia punya hutang ataupun pembiayaan yang kita akan dapat. Okey, selepas tu masalahnya sekarang ni ialah kalau di konvensional dia akan charge terus kepada hutang lah. Ambil ni 8,500, saya charge terus contohnya 20%. Jadi itu riba. Okey, jadi macam mana? Jadi dalam kontrak itu dia punya turutan konsep patuh syariahnya, maka dah sedia, dah cukup semua, maka pihak syarikat ataupun yang menjalankan ar-rahnu tu dia akan buka satu file untuk kita. Jadi file ini boleh kata dalam sistem lah. Jadi sistem ini untuk apa? Untuk membeli komuniti ataupun barang dalam pasaran dipanggil BSAS, Bursa Suk Silak. Di bawah Bursa Malaysia. Bursa Suk Silak ni maksudnya apa? Kita membeli komuniti yang kita nanti daripada belian itulah kita boleh dapat cash tu. Sebab dia melalui konsep jual beli. Jadi macam mana caranya? Katalah macam ni. Jadi dai datang pada saya adalah sistem kan. Jadi selepas itu saya gunakan sistem itu dan kemudian kita buka dan saya beli barang tu dengan nilai contohnya tadi adalah 10,000. Nilai 12,000 contohnya. Jadi yang tu saya buat macam mana? Yang itulah nanti sebab beli barang saya bagi kepada dai. Dai kata saya bukan nak barang, saya nak duit nilai 8,500 tadi. Okey, jadi syarikat kata okey, kalau macam tu wakilkan kepada kami untuk jual kepada syarikat yang ketiga. Bila jual pada syarikat yang ketiga tadi harga berapa? 8,500 contohnya kan. Jadi 8,500 tu kami dah dapat cash, yang itulah kami bagi kepada dai. Jadi dia jual beli, dia bukan riba. Itu konsep dia. Jadi selepas tu dai dapat 8,500 dan dai kena bayar dalam tempoh 6 bulan ataupun 12 bulan ataupun 18 bulan. Maka yang dibayar itu ialah apa? Tambah keuntungan sebab jual beli tadi tu. Jadi sebenarnya di situlah konsep yang patuh syariah, dan kemudian dia berlangsung sampailah contohnya macam mana nak tebus balik, ada kaedah dia, macam mana nak gadai sampai kita tak mampu nak bayar, ada sistem akhir sekali akan dilelong. Jadi lelong tu pun ada dia punya konsep-konsep dia. Jadi memang dalam peraturannya tadi kita nak letak barang, kita kena baca kontrak jelas, dan kita kalau tak faham kita tanyalah. Ni tawarruk ni apa dia? Macam duduk dalam solat tawarruk tu ke? Dia ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Bukan. Tawarruk tu begini. Tanya dia punya pegawai yang bertugas tu, jangan kita buat faham ngangguk-ngangguk kan. Faham betul-betul baru kita sign tanda tangan. Ni profit ni ambil macam mana ni? Jadi kita kena jelas. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi situlah dia perbezaan juga tu di antara konvensional dan juga Islamik tu. Jadi ar-rahnu tu. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan dan juga memberikan pencerahan buat kita bersama. Jadi insya-Allah kita Ustaz nak raikan pemanggil kita talian, salah seorang pemirsa kita, Kak Yat. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam, Dak Insyad. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kak Yat, apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan soalan bagi ni Kak Yat, insya-Allah. Okey, terima kasih. Terlebih tu Kak Yat nak minta maaf kadang Kak Yat selalu tanya banyak soalan. Tapi hari ni Kak Yat nak tanya satu soalan je. Okey, silakan Kak Yat. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kak Yat nak tanya, Kak Yat pernah pergi satu bank terkemuka bila dia buat lelongan barang kemas. Tapi cuma Kak Yat nak tanya satu je, kenapa dia adakan kaedah kita kena bid harga, Ustaz? Jadi Kak Yat nak tanya, kaedah tu adakah dibolehkan dalam Islam? Okay, kita kena letak, maksud Kak Yat mungkin kita dah letak sekian harga tapi kita tak dapatlah, mungkin bid kita tu rendah. Itu saja soalan Kak Yat. Dan kalau boleh, kalau ada masa Ustaz ulas sikit, boleh ke kita niat kita beli barang kemas? Bukan sekadar untuk berhias, kita kata konon kita beli ni untuk masa kita sesak lah. Niat kita tu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yat di atas 2 soalan juga pada pagi. Terima kasih Kak Yat. Tapi tak apalah, Kak Yat hari ni dah kurangkan dah banyak soalan tu, insya-Allah. Jadi 2 soalan. Yang pertama berkaitan dengan bid. Yang kedua itu berkaitan dengan beli barang kemas tapi bukan untuk pakai, tapi untuk simpanan masa depan. Silakan, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, terima kasih pada Puan Hayati ataupun Kak Yat. Okey, dia ceritanya macam ni. Katalah contohnya memang kita tak mampu bayar. Bila tak mampu bayar itu, syarikat Ar-Rahnu bawah bank ke bawah apa ni, dia akan keluarkan notis sebelum 30 hari tarikh matang tu. Matang maksudnya kita kena settle lah semua tu, tapi kita tak settle lagi. Jadi 30 hari sebelum dia akan keluar. Lepas tu dia akan keluar pula 14 hari sebelum peringatan. Kalau konvensional tak ada. Konvensional dia ikut dan je. Habislah kamu, nasiblah saya akan gadaikan barang kamu. Tapi kalau apa ni kita panggil sebagai Ar-Rahnu pada pajak gadai Islam, maka dia akan gunakan konsep tadi. Okey, sampai tarikh matang tak ada lagi. Kita buat tak tahu je, buat relax je kan. Mesej dah hantar, peringatan dah hantar. Okey. Kemudian selepas tu 14 hari selepas tarikh matang, dia akan hantar satu surat menyatakan bahawa ini dah lebih dan sebagainya dan mungkin akan dilelong, dan kemudian 30 hari selepas itu barulah barang tu akan dilelong. Okey, lelong tadi bila Kak Ayat sebut tadi, dia dalam istilah fiqh ni dia panggil bai' muzayadah. Ya, jual beli yang dipanggil sebagai lelong ataupun dipanggil sebagai ada orang akan tawar harga paling tinggi. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Nabi pernah buat kan Nabi pernah lelong pelana unta, pelana kuda. Kemudian kata Nabi SAW, may yazid ala haza, siapa nak tambah lagi, siapa nak tambah lagi, sehingga kan dijual dengan harga lebih kurang dalam 2 dirham. Ada tawar 1 dirham, ada sekian-sekian, maka 2 dirham paling tinggi, maka Nabi jualkan. Itulah konsep bid dalam Islam. Okey, jadi bila mana dah sampai tak mampu tadi tu, maka konsep gadaian Islam dia akan buat macam tadi tu. Kan, jadi selepas mana dah digadaikan tu, maka dia ada dia punya kaedah, dan kemudian akhirnya akan menjadikan satu benda yang patuh syariah. Itu panjang lagi lah perbincangan dia. InsyaAllah. Jadi kita nak simpan dulu jawapan yang seterusnya berkaitan dengan bidaan tersebut. Jadi sahabat sekalian, jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz Biar Tahu kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, pada pagi ini kita membicarakan satu topik yang cukup penting untuk kita semua ambil tahu, iaitu berkaitan dengan gadaian dalam Islam. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita dalam tempoh sejam pada pagi ini, kita sudah pun mendapat beberapa input berkaitan dengan Ar-Rahnu ataupun gadaian dalam Islam. Jadi ada sebarang soalan ingin diajukan, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, Ustaz ada menceritakan tentang kita tentang bidaan, Ustaz. Dan juga memang Ustaz katakan tadi, Nabi pun pernah melakukan yang sama. Jadi ada tak lagi Ustaz tambahan berkaitan dengan bidaan ni? Silakan. Okey, jadi kita bincangkan tadi tentang ada hujahnya pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Bahkan para sahabat pun ada membuat gadai lelongan dan sebagainya. Dan kemudian kita pergi beli tu, dan dia biasanya kalau setengah Rahnu ni dia ada letakkan borang tu RM5. So kita kena beli borang tu, kita kena nyatakan nilai apa semua yang kita nak lah. Okey, jadi kita pun letaklah berapa amount dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang letak lagi kan. Okey, bid ni ataupun menyatakan harga yang paling tertinggi ni memang dalam Islam tidak ada masalah. Kerana ada konsepnya, dan dia sebenarnya tak termasuk dalam jual beli saudara dengan saudaranya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW tentang la yabi'ur rajulu ala bai'i akhi, tak boleh seorang lelaki jual beli di atas jual beli saudaranya. Okey, jual beli ni dia tak termasuk dalam dipanggil sebagai jual beli lelong tadi, sebab belum beli. Kan kita letak harga belum beli. Tapi kalau contohnya dai beli telefon kat kedai tu, tiba-tiba ada satu je last stok telefon tu. Saya buat macam mana? Saya pun pergi, saya tanya kepada penjual, ni berapa harga ni? Yang dia beli tadi 1,300. Okey, saya nak beli dia punya. Maksudnya saya letak 1,500. Dai pun terkepil kan. Mana boleh ni kan. Sebenarnya memang tak boleh. Sebab itulah dipanggil jual beli di atas saudaranya yang telah dibeli. Tapi kalau bid belum,
Bid belum berlaku beli, maka harus, dan siapa yang dapat dia menang, maka tidak jadi masalah. Itu konsep dia. Okey, kemudian beli untuk keperluan waktu terdesak, itulah pelaburan yang bagus. Kan, jadi emas ni adalah satu, bukan dia konsepnya pelaburan jangka masa panjang, tapi simpanan jangka masa pendek. Itu istilah dia kan. Jadi kalau kita beli emas, dan kena bijak lah nak beli emas, nak simpan, nak sebagainya, kena bijak waktu harga mahal ke, nak cari tempat yang murah, ada tak? Kan, sebab emas ni kalau harga contoh hari ni 280 lebih kan, contohlah, sebenarnya kita boleh dapat 270, tapi dekat mana? Itu bukan emas perhiasan, bukan emas yang campur kos upah tu. Mungkin juga ada emas yang murah dan tak ada kos upah. Ini kalau wanita dia tahulah nak beli kat mana kan, harga macam mana, dia check dah semua tu. Jadi kita kata kena bijak juga waktu tu, pandai, dan kemudian dia adalah satu simpanan yang sangat bagus untuk masa depan. Kan, jadi kalau contohnya mungkin tak berlaku beli barang curi ke apa ke, jadi waktu tu sebenarnya arah nu kena check lah. Kalau tengok ni bawa 2 kilo ni, lain ni, kan, atas bawah kena check ni, baru betul. Tapi kalau sekat 2 gram kan, 5 gram kan, yang tu kita tengoklah keadaannya. Jadi kita kata bagus untuk keperluan, untuk waktu terdesak, itulah sebenarnya dipanggil sebagai menyediakan payung sebelum hujan. Menyediakan payung sebelum hujan. Jadi selepas ni habislah hayat suami-suami. Lepas ni mesti para isteri akan mengajak para suami untuk ke kedai-kedai emas berdekatan lah lepas ni, insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, terima kasih di atas soalan daripada Kak Ayat. 2 soalan tersebut, 2 soalan yang cukup penting untuk kita sama-sama tahu tentang jawapannya. Jadi insya-Allah kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz, daripada Puan Maznah Syari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, upah simpan barang kemas yang kita gadai tu, minta keterangan yang jelas dari Ustaz. Terima kasih. Jadi Ustaz, tadi kita dah panjang lebar berbincang tentang ar-rahnu dengan bank dan juga agensi-agensi yang lain. Jadi berkaitan dengan kita ni menggadaikan barangan dengan orang pula, kos upah tu, Ustaz, silakan. Okey. Terima kasih pada puan yang bertanya tadi. Satu persoalan yang saya rasa penting juga untuk kos upah simpan ni. Jadi secara umumnya kos upah simpan ni kalau dalam praktis yang dipanggil pajak gadai Islam tadi dah tak ada lah. Mereka pakai keuntungan lah, profit itu. Tetapi kalau saya buat dengan da'i, contohnya kos simpan saya ambil lah RM1 lah kot. Contohnya da'i gadaikan kepada saya, katalah telefon. Jadi telefon ni nilainya RM1,000. Jadi saya pun ikut standard pajak gadai lah. Jadi kalau RM1,000 saya bagi 850 lah kat da'i. Betul kan? Bagi 850. Jadi saya pun pada waktu tu da'i simpan kat saya nak juga sikit untung. Jadi untung tu saya buat macam mana? Untung tu ialah kita pakai konsep dipanggil ujrah tadi, kos simpan tadi. Maka sehari katalah contohnya 60 sen. Katalah seharinya dulu-dulu punyalah 50 sen ataupun 75 sen dan sebagainya. Maka katalah contohnya 3 bulan. 3 bulan darat lah. Kalau contoh 30, dekat 100 jugalah dia punya profit. Cumanya dia bukan isu kos simpan itu, tapi isunya kita bagi pinjam, kita pegang barang gadaian, maka yang tambah RM1 tadi tu dia jadi isu ada hailah riba kat situ. Ada syubhah, ada kesamaran berkaitan dengan riba. Sebab tu perbankan ataupun konsep yang dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara 2009 tu 2019, dia tak pakai konsep ujrah dah. Dia pakai konsep keuntungan. Sebab ujrah ni dia ada helah, ada syubhah, ada kesamaran yang kita charge. Maksudnya tadi 8,850 kan, tambah 100 dah jadi berapa? 950. Padahal saya bagi pinjam pada da'i adalah 800.5 je. Jadi yang 100 tadi tu macam riba. Maka di situlah Bank Negara suruh tukar semua. Maksudnya kalau kita boleh buat tu, kita jangan buat tadilah konsep tadi. Jadi kalau cagaran tu kita kata betul-betul sepaling terbaiknya qardu hasan, apa dia? Kita bagi 800.5, kena bayar pun 800.5, bila dah habis bayar pulang balik barang. Itu yang paling terbaik lah. Daripada sudut kita nak membantu sesama Muslim, yang mana lebih lagi dalam kesusahan dan juga kepayahan. Itu yang paling terbaik lah. Kita bagaimana kita bagi pinjam, nilai itu juga lah kita ambil balik. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Maznah Syari kita. Jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Mak Etun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya ingin tahu apa hukum kalau saya gadaikan barang kemas di kedai Cina, sedangkan bank Islam ada. Bolehkah duit itu saya gunakan untuk belanja keluarga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Mak Etun, Melaka. Silakan Ustaz, ni berkaitan dengan sekarang ni lah. Banyak kedai-kedai gadaian ni Ustaz. Silakan. Baik. Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali saya nak menjawab tentang resis
Sebab kita kata Cina buta. Jadi sebenarnya dia bukan isu itulah kan yang nak disentuh tu, saya faham. Maksudnya di sini ceritanya ialah pajak gadai konvensional yang mana diuruskan bukan Islam lah, dengan pajak gadai diuruskan oleh orang yang Islam ataupun kita kata mengikut lunas patuh syariah. Jadi hukumnya kita kata secara umumnya haram lah, kerana kita terlibat dengan riba, cas yang dikenakan ke atas pinjaman bila mana kita bergolok gadai tadi dengan pajak gadai konvensional. Jadi macam mana cara tadi? Kalau ditanyakan tadi, pertama hukum kita kata haram lah, tak dibenarkan kerana mengandungi riba. Yang kedua, duit itu boleh tak guna. Okey, secara umumnya profit yang kita, dia punya nilai marhum tu ataupun dipanggil sebagai 80% berapa tadi, katalah contoh kita pergi kat pajak gadai konvensional, dia nilai harga semua tu, katalah contohnya harga tu 10,000. Yang dia boleh bagi kat kita adalah 7,000. 7,000 yang kita ambil tu halal. Dia adalah modal. Tetapi profit ataupun dia punya interest ataupun riba yang dikenakan contohnya 4%, 8%, yang 8%, 4% tu haram. Jadi kita kata kat sini untuk mengelakkan kita jatuh pada perkara yang haram, kata Nabi SAW, famanittaqa syubhat, siapa yang mana bertakwa kepada perkara-perkara syubhah yang haram, maka faqad istabra lidinihi wa ardih, dia jaga agama dan juga dia punya maruah dia, maka kita buang perkara tu, pergilah kepada pajak gadai ar-rahnu yang Islam. Itu konsep dia. Jadi kita kena jelas pada hari ini ada beza, bukan sama nama pajak gadai, tapi beza ni adalah antara halal dan juga haram. Jadi kena berhati-hati supaya apa yang kita buat, yang kita makan, yang kita buat modal bisnes, yang kita gunakan untuk anak-anak kita daripada sumber yang halal. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan Mak Itun kita. Kita perlulah memilih saluran yang dah jelas halal tersebut, iaitu menggunakan sistem ar-rahnu daripada Islam. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak satu soalan Ustaz, berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan kalau kita mendapat lebihan barang gadaian tu, sama ada berhubung atau bercerai dengan dia. Silakan Ustaz. Baik. Di sini ada perbincangan panjang sebenarnya di kalangan para ulama fiqh. Kan contohnya kalau dibawa kita kata contoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i pada zaman dulu, katalah contohnya kita digadai kepada kita seekor kambing. Kan jadi gadai seekor kambing ni, kita boleh tak ambil manfaat lebih ni, contoh apa, susu dia. Kan susu kambing, ataupun contohnya bulu dia ni boleh tahan ni buat kapet. Buat kapet ni bagus ni kan. Jadi kita buat kapet ni, jadi kita pun ambil semua, nanti bila tuan dia dah bayar semua, kita pulang balik kambing. Tapi susu kita dah ambil, anak dia kan, bulu dia lebihan apa semua tu kan. Maka secara umumnya dia adalah dipanggil yadul amanah. Yadul amanah ni maksudnya adalah sebagai simpanan amanah. Sebab tu pada zaman dulu, iaitulah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, bila mana orang-orang nak pergi bermusafir, kan tadi ayat tadi sebut kalau kamu dalam keadaan musafir, tak ada penulis, maka kamu letakkan cagaran lah. Okey, jadi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Zubair bin Awam ni dia jadi tempat simpan duit barang orang. Tapi waktu tu Saidina Zubair bin Awam dia kata, saya tak naklah pegang je, jadi saya nak gunakan duit ni supaya saya boleh melabur, saya boleh beli hartanah dan sebagainya. Melabur zaman tu tak adalah saham kan, melabur tu maksudnya beli hartanah lah. Okey, jadi kata beliau, la walakin huwas salah, saya tak nak ambil ini sebagai satu amanah, tapi saya nak pinjam, kata dia. Aqar, pinjam. Jadi pinjam dia beli hartanah apa semualah. Jadi kalau kita tengok daripada sudut konsepnya sekarang ini, lebihan ataupun apa yang kita dapat tu, tengok konsep. Kalau pegang tu sebagai gadaian, maka kita tak boleh ambil manfaat mengikut pandangan majoriti para ulama. Imam Malik, Imam Abu Hanifah menyatakan tak boleh ambil manfaat. Tapi kalau dia itu adalah benda yang takkan mengurangkan nilai almarhum tu, kambing tetap kambing kan, walaupun diperah susunya, maka waktu tu ada pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i mengharuskan untuk kita memanfaatkan dengan syarat tak berkurang nilai gadaian itu, barang yang digadai itu. Jadi itu perbincangan fiqh lah yang sangat panjang. Cuma itu secara ringkas apa yang kita boleh sebutkan. Jadi ikut dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada masalah lah Ustaz. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi saudara sekalian, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9 dengan topik gadaian dalam Islam ini juga. Kita kembali sebentar saja lagi. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru pada pagi ini membicarakan topik berkaitan dengan gadaian dalam Islam ataupun ar-rahnu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini kita dah dapat beberapa input ataupun ilmu yang baru berkaitan dengan konsep gadaian dalam Islam ni. Jadi mudah-mudahan ianya akan mempermudahkan bagi kita lah selepas ni kalau nak melakukan ataupun nak melakukan transaksi berkaitan dengan ar-rahnu ni, insya-Allah. Jadi ada sebarang soalan yang ingin diajukan, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Mudah-mudahan soalan-soalan yang terpilih ini kita akan ajukan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki kita untuk sama-sama kita mendapatkan jawapannya. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Ramlah Yahya. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pencerahan dari Ustaz. Apabila seseorang membuat pinjaman untuk pembelian kereta, tanah atau rumah dan seumpamanya melalui bank, dia dianggap melakukan gadaian kepada pihak tersebut sebab geran tanah dan lain-lain itu tidak akan dimiliki sehingga selesai pembayaran dibuat. Mengapa proses begini dianggap gadaian dan bukan pinjaman? Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia sini sebenarnya ada beberapa isu lah. Kan yang utamanya terima kasih pada Puan Ramlah yang bertanya satu persoalan yang ramai mungkin orang tertanya-tanya berkenaan dengan pemilikan. Sebab tu dalam Islam ni dia ada dipanggil milkul tam, milik yang sempurna, dan milkul naqis, iaitu milik yang ni jadi pemilik ke tak sebenarnya. Kan dia milik saya ke milik dai. Jadi dia ada confuse kat situ. Jadi yang ni jelaslah maksud ada nama saya dan sebagainya, saya pemilik, itu milik sempurna. Tapi ada milik yang tak jelas ni, di sinilah perbincangan berkenaan dengan yang diputuskan oleh bank negara dan sebagainya, dipanggil beneficial ownership. Maksudnya pemilikan manfaat. Dan kemudian ada di sana dipanggil legal ownership. Legal ownership ni maksudnya saya ada, katalah contohnya telefon ni betul-betul saya punya. Saya boleh manfaatkan dia dan sebagainya. Tapi ada beneficial ni, dia masih macam kita masih dalam pembiayaan. Maksudnya katalah saya beli satu telefon ataupun saya beli kereta lah contohnya. Jadi kereta ni dia masih lagi kita bayar. Belum jadi milik kita yang sempurna. Baik. Jadi hakikat sebenarnya dia dah milik kita. Cuma kita masih dalam proses untuk melansaikan bayaran baki hutang-hutang yang ada tu. Sebab tu rumah tu kita boleh renovation, kita boleh tukar, kita boleh apa dan sebagainya. Sebab tu barang gadaian yang telah digadaikan itu tak boleh dijual oleh pemegang gadaian tadi. Dia kena simpan. Sebab apa? Masih milik asal bagi orang yang menggadaikan tadi. Jadi itulah dia punya konsepnya. Jadi bila kita katakan rumah ini, walaupun ialah takkanlah bank nak letak nama dia kan, Muhammad bank apa kan, tak adalah kan, Ahmad bank apa, mestilah nama kita, cuma geran tu kita tak dapat. Okey, ada setengah-setengah bank ni ataupun sekarang ni pun dia dah bagi dah geran original tu, bagi dah walaupun kita belum habis bayar. Maksud memang pemilik kita dan memang kita tak boleh lari pun kan, memang kita kena bayar lah dan sebagainya. Jadi dia bukan sebenarnya konsep gadaian kan, dia adalah proses jual beli. Dia adalah proses jual beli. Sebab kita gadai ni, kita adalah letak nama kita ataupun barang tu dekat tempat gadai ataupun dekat bank ataupun syarikat. Tapi yang rumah ni kita bukan gadai, memang kita nak milik, kita nak guna. Cuma persamaan dia apa? Persamaan dia ialah dia barang tu ataupun rumah tu dia bukan, kita kata nama tu pemilik penuh tu bukan daripada kita. Dia masih tersimpan dekat bank. Itu contohnya. Jadi kita kata ada beza di antara gadaian barang tu dengan rumah ataupun kereta yang kita beli. Itu memang milik kita walaupun kita tak dapat geran lagi, seolah-olah macam digadaikan, macam, tapi sebenarnya dia bukan konsep gadaian. Dia adalah konsep jual beli. Adalah dia punya konsepnya. Kalau rumah tu komoditi murabahah kan, ada konsep dia. Dan kemudian kalau kereta tu dia ada dipanggil hire purchase lah. Kita beli kereta tu ada kontrak-kontraknya, ada baik bithaman ajil ke baik ajal ke dan sebagainya. Ada bawah konsep-konsep itu yang menjadikan jual beli itu adalah konsep jual beli, bukan gadaian. Walaupun nampak macam sama tapi tak serupa. Sebab kontraknya itu berbeza, tak sama di antara kontrak gadaian dan juga kontrak jual beli. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Ramlah Yahya kita. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari Izzara Zulaikha. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana penerimaan barang gadaian jika penggadai tersebut meninggal dunia? Apakah prosedur yang perlu seseorang itu lakukan agar waris itu boleh menuntut barang gadaian tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Berkaitan dengan ini pun satu penting Ustaz. Silakan. Okey.
secara umumnya setiap syarikat ataupun bank yang ada ar-rahnu ataupun koperasi, dia ada polisi yang berbeza. Tapi setakat apa yang saya tahu dan saya pantau daripada sudut syariahnya, iaitulah pertama sekali sebenarnya kalau dia tak mampu pergi, dia boleh wakilkan. Jadi saya dengan dai kawan baik kan, kita pergi satu syarikat. Jadi waktu tu saya pun ada masalah, mungkin bukan masalah lah, masuk mungkin outstation ke apa, tapi saya perlukan untuk tebus balik sebab masa mungkin dah nak habis dah. Kalau tak kena lelong nanti. Saya kata dai tolong. Jadi wakil tu harus. Baik, kalau tak ada wakil, dia konsepnya ialah kepada ahli waris. Jadi ahli waris sebenarnya konsepnya kalau ikut polisi yang kami telah tetapkan ataupun syarikat telah tetapkan ataupun koperasi, boleh sebenarnya kepada ahli waris untuk pergi menuntut dengan syaratnya dia tu adalah bukti-bukti yang nyata menyatakan daripada ahli waris, dan kemudian dia menuntut atas dasar contohnya untuk mendapatkan balik barang. Maksudnya mungkin ada sentimental value lah, sentimental ataupun ada dia punya nilai tersendiri lah kan, nilai kita panggil apa, kenang-kenangan lah kan. Sebab tu mungkin rantai ahli waris, mungkin rantai tu isteri ke suami ke dan sebagainya, atau mak dan ayah. Jadi waktu tu boleh kita sebagai ahli waris untuk pergi menuntut dengan dikemukakan bukti-buktinya. Dan kemudian selepas itu, lepas kita tuntut tu, terpulang dia boleh jadi berapa keadaan pula. Selepas tu dia jadi harta pusaka lah kepada milik si mati tadi yang telah dituntut. Dan tuntutan itu dia boleh jadi daripada harta si mati pun boleh juga, sebab dia kira hutang. Katalah contoh dia ada duit dalam simpanan ke apa, katalah balance tu nak kena tuntut 5,000. Sebelum tolak faraid itu termasuk dalam hutang. Maka hutang tu dia kena bayar, kemudian mas tu boleh ambil balik. Okey, kalaulah contohnya si mati tak ada duit untuk tuntut balik tu, mungkin tengok-tengok dah tak ada dah kan. Jadi waktu tu ahli waris nak bantu, maka pada waktu itu dia tak terikat dengan dipanggil sebagai harta pusaka dah. Tapi siapa yang bantu, kalau ada lebihan apa, dia akan kembali semula kepada harta pusaka. Dia akan kembali juga. Jadi nak kena tengok daripada sudut tuntutan itu, memang ada polisi setiap syarikat dan sebagainya boleh kepada ahli waris, dan kemudian bila tuntut tu habislah, dipadanglah nama dia tu daripada keberhutangan ataupun barang digadai tu telah pun dituntut balik. Itu dia punya konsep. Setiap polisi berbeza dan ada kaedah yang boleh menyelesaikannya. Wallahualam. Insya-Allah. Jadi memberikan pencerahan kepada kita lah apa yang perlu kita lakukan bila mana barang gadaian itu ataupun pemilik barang gadaian tersebut sudah pun meninggal dunia, insya-Allah. Jadi Ustaz, satu persoalan Ustaz, kadang-kadang orang menggadaikan barang ni, ada juga orang gadai tanah, ada orang gadai rumah sebagainya. Jadi persoalan Ustaz, bolehkah orang yang menerima barang gadaian tersebut memanfaatkan barang tersebut? Sebagai contoh, rumah dijadikan rumah sewa, tanah dibangunkan ataupun ditanam pokok-pokok sebagainya Ustaz. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang kata apa, alang-alang dah gadai, manfaat ke lah. Kata, buat tanam kebun ke apa kan. Itu tanah lah kan. Contoh tanah ataupun apa-apa. Okey, dia begini. Pertama sekali pandangan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik menyatakan bahawa jika diizinkan pemilik gadaian. Maksudnya saya gadaikan tanah 2 ekar dekat dai. Jadi dai kata alang-alang dah gadai ni, saya bagilah contohnya 10,000 contohnya kan. Jadi bila dah gadai tu, untuk saya tebus balik apa semua tu mungkin makan masa lah, mungkin 2 tahun ke dan sebagainya. Maka pada waktu tu dai kata alang-alang dah gadai ni 2 tahun ni saya buat kebun pisang contoh. Pemilik kata go. Silakan, tak ada masalah kan. Jadi waktu tu bila diizinkan, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, maka tidak jadi masalah. Okey, kemudian isunya pula ialah, katalah contohnya kita kata tak diizin, tak ada apa, kita pun memang nak manfaatkan dan kita pun tak tanya pun pada tu kan, pada yang menggadaikan tu. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i ada perbincangan berkenaan dengan syarat satu je, jangan sampai nilai gadaian tu susut. Contoh elok tanah tu okey je, kita buat pembakaran ke apa, susut nilai contohnya kan, ataupun pokok-pokok semua habis mati dan seterusnya. Maka yang tu dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan kalau melibatkan dia punya kehancuran ataupun melibatkan susut dan sebagainya. Jadi konsep tu kita kata yang paling penting adalah dengan keizinan mereka yang telah pun menggadaikan kepada kita. Perlukan keizinan daripada orang yang menggadaikan barangan tersebut, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, itulah dia di antara persoalan pada pagi ini. Banyak lagi yang kita nak kupas Ustaz. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika, kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, insya-Allah.
Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bersama dalam rancangan Tanya Ustaz di dalam segmen yang terakhir pada pagi ini membicarakan topik berkaitan dengan gadaian dalam Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan manfaat buat kita semua berkaitan dengan konsep muamalah dalam Islam, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan yang berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Lili menggadaikan rantai emasnya kepada Puan Lulu untuk tempoh tertentu. Puan Lulu memakai rantai tersebut. Malangnya rantai tersebut hilang. Apakah yang harus dilakukan oleh Puan Lulu mengikut syariat Islam sebelum Puan Lili menebusnya semula? Terima kasih atas pencerahan. Tambah sikit Ustaz, berkaitan dengan apakah di antara tanggungjawab bagi orang yang dah berhutang ni dengan memberikan barang gadaian ni. Kadang-kadang ada orang buat, tak apalah, biarlah aku dah dapat duit tu, barang tu lantaklah Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih watak-watak yang disebutkan, Puan Lulu, Puan Lili. Puan Lili. Puan Lala tak ada. Puan Lala tak terlibat dalam isu ni. Okey. Jadi bila disebut tentang isu kita katalah tadi maksud kita gadaikan barang tu, maka tadi Puan Lulu pun pakailah sebab dia orang gadai kat dia. Jadi dia pun pakailah gelang apa benda semua tu dan kemudian tiba-tiba hilang ataupun kena rompak kan ataupun sebagainya. Okey, siapa yang bertanggungjawab dipanggil dhaman, yang menjamin ataupun kafil ataupun kafalah yang menanggung dia punya hilang tu siapa. Okey, daripada sudut konsep asasnya, kalau kita praktik sekarang ni bukan konsep yang dipanggil sebagai dalam koperasi apa semua tadi, tapi saya dengan dai ataupun yang di luar sana contohnya. Jadi sesama kawan-kawan lah. Okey, dalam konsep ini secara umumnya dia dipanggil sebagai yadul amanah. Dia dipanggil wadi'ah yadul amanah. Wadi'ah ni apa? Simpanan yang disimpan sebagai amanah. Jadi amanah ni maksudnya ialah dia tak boleh nak, kita kata, cuai lah. Tak boleh nak cuai, tak boleh nak apa dan sebagainya. Kerana masalah dia ialah bila berlaku masalah isu seperti hilang ataupun tadi tu, yang tanggungnya adalah yang memegang gadaian. Dia yang menjamin. Sebab saya bagi gadai sebab saya nak duit. Jadi saya nak duit kat sini maksudnya ialah jadi kena jagalah. Sebab asal kita kontrak kita hutang. Jadi kalau saya tak letak pun tak ada masalah pun. Saya tak bagi mas pun tak ada masalah. Tapi nak meyakinkan dai supaya nanti saya bayar balik, maka dai tak bolehlah untuk gunakan. Jadi kalau kata Puan Lulu, Puan Lili tadi kan. Jadi Puan Lulu guna tiba hilang, maka dia yang kena menjamin. Tapi itulah benda hakikat yang berlaku kerana dia telah culas dan kemudian dia tak menjaga amanah sebaik mungkin. Okey, kalau dalam konsep yang dipanggil sebagai kita panggil apa dalam istilah koperasi ataupun syarikat, dia ada takaful. Takaful inilah yang akan membantu. Contohnya banjir, hilang emas tu, kena curi ke ataupun kena rompak ke apa, maka pada waktu itu takaful akan membayar ganti rugi. Jadi pada waktu tu daripada sudut asasnya yang tadi tu emas sudah hilang dah. Tapi pemilik tadi apa syarikat boleh mengganti emas yang lain. Kalau dulu desainnya pulut dakak, contoh. Ni desain dia yang lebih barulah, desain Turki ke contohnya kan. Jadi dia ganti desain baru, saya pun tengok bolehlah, berkenan lah, okeylah. Saya pun memang nak desain baru sebenarnya contohnya kan. Kan itu desain lama. Jadi alhamdulillah sebab hilang tu dapat desain baru. Jadi itu kalau syarikat. Jadi masalahnya sekarang ni macam mana kita nak ambil takaful, maka mungkin kat sana boleh tengok pada perkhidmatan takaful dekat luar. Contohnya kita takafulkan emas tu dengan bayaran contohlah setahun ke apa, ada tak di luar sana? Kalau ada maka kita boleh gunakan bayaran tu, dan kalau hilang ke apa, takaful boleh cover. Kalau tak, kita lah kena keluar duit sendiri dan kita kena bayar sendiri, ganti balik Puan Lili punya emas tadi. InsyaAllah. Jadi Ustaz, tambah persoalan tu berkaitan dengan tanggungjawab lah bagi orang yang dah mendapat bayaran daripada barang gadaian ni Ustaz. Okey, secara umumnya dia kena faham, bukan dibiar macam tu je, sebab dia adalah berhutang. Bila berhutang ni maksudnya dia memang kena bayar, dan kemudian dia kata saya dah letak emas, biarlah emas tu ambil. Kita kata secara umumnya itu bukan penyedap rasa, itu bukan konsep yang dikehendaki oleh syariat Islam. Kerana Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, bila mana kamu berhutang untuk satu masa tempoh tertentu, hendaklah kamu tulis. Tulis di sini maksudnya ada keinginan sungguh untuk bayar. Bukan biar je macam tu kan. Itu bukan satu benda yang digalakkan. Jadi katalah contohnya tadi dia tak bayar, dia ignore je, buat tak tahu je. Biarlah, dah sampai tempoh, dah sampai notis, dah sampai mesej, SMS. Tak apalah, biar je lah sampai lelong. Kita kata bagi pihak
syarikat, maka hak dia untuk lelong, untuk dapat balik dia punya hutang tadi tu. Tapi bagi kita, kita melepaslah. Patut emas tu kita boleh tuntut balik, boleh simpan, nanti susah boleh gadaikan balik. Kalau tak ada barang, macam mana orang nak percaya kat kita? Tak ada emas, macam mana orang nak percaya kat kita? Kan, maka kita kata pada waktu itu kawan-kawan pun lari, kan, minta pinjam sikit. Tak boleh kan. Jadi kita kata emas tu jangan kita buat macam tu. Pertama, bayar hutang. Yang kedua, carilah usaha macam mana untuk tuntut balik supaya kita ada simpanan emas dan kita boleh gunakan waktu kecemasan. Jadi insya-Allah itulah di antara nasihat Ustaz kepada orang yang dah pun berhutang dengan melakukan gadaian tersebut, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Faz Ismail. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya jika pemilik tidak mampu untuk menebus semula dan pemilik tersebut menjual surat gadaian tersebut? Terima kasih. Semoga Ustaz Da'i serta penuntut tanya Ustaz TV3 dari Allah. Amin Rabbal Alamin. Tanya Ustaz biar tahu yang kedua. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, yang pertama sekali sebenarnya ada syarikat ataupun arhanu ni yang boleh buat pembiayaan semula. Maksudnya kita pergi balik, kita cerita saya ni baru start bisnes, lepas tu saya punya payung semua kena curi. Contohlah kan. Mesin air tebu tu hilang. Contohnya kan. Jadi waktu tu kita pun bincanglah dengan keluh kesah kita semua. Betul lah, bukan cerita, bukan reka. Memang hilang, memang apa semua modal kan, motosikal pun hilang kan? Jadi waktu tu kita pun bincang-bincang elok. Okey, syarikat kata kita boleh buat refinance balik. Kan, maksudnya kita ni balik dan kemudian hutang tu jadi akan bertambah lah. Cuma kita boleh bantulah daripada sudut ni. Okey, itu choice yang pertama. Choice yang kedua, kita pun pergi sekian-sekian tak mampu nak bayar, mungkin sebab-sebab tertentu, kita pergi saya cari da'i. Da'i, ni saya ada 1,200 ni hutang dengan Ar-Rahnu. Jadi saya ada surat ni. Sebab biasanya surat ni dia sebagai macam voucher lah, menyatakan nilai berapa yang kita bayar ataupun hutang yang kita telah buat dengan gadaian tu. Kan, kalau ikut sebenarnya daripada sudut pematuhan syariah, dia ada 3 sijil. Satu yang dipanggil sebagai dia ada 4 sijil. Satu sijil yang kita beli barang hak daripada syarikat kepada kita, itu sijilnya yang sebab kita jual beli tadi kan. Yang kedua adalah sijil yang mana kita mewakilkan kepada syarikat untuk jual kepada pihak ketiga. Kemudian yang keseterusnya sijil tentang jual beli pada pihak yang ketiga, dan kemudian sijil pemilikan daripada sudut kita punya. Kenapa penting sijil ni? Kerana menunjukkan proses itu betul-betul berlaku. Proses itu benar-benar berlaku, ketelusan yang ada dalam Ar-Rahnu, sistem pajak gadai Islam. Jadi bila mana dah ada semua tu, maka kita pun dapatlah akhir sekali itu adalah sijil pemilikan, yang maksudnya kita punya sijil pajak tu lah. Jadi kita pun saya kata, Da'i, boleh tak tolong saya? Da'i pun kata, boleh, saya tolong. Apa dia? Beli sijil ni, kemudian nanti akan tebus balik. Maksudnya Da'i akan tebus, akan dapat emas tu lah. Kan, emas ataupun pemilikan emas tu. Tapi persoalan dia sekarang, jangan ada unsur-unsur riba kat situ. Sebenarnya bagi pinjam, tapi sebenarnya hakikatnya kena bayar balik ke, ataupun ada urusan-urusan lain pula di sebalik tu yang tak jelas, maka yang tu jadi isu. Jadi kita kata yang paling terbaik sebenarnya, yang saya Da'i tadi kan, Da'i bagi duit tu pinjam pada saya pergi tebus, saya dapat emas tu, dan emas tu saya bagi pada Da'i, contohnya lah. Itu antara benda yang lebih terbaik, supaya tak mengelakkan ada sistem-sistem yang mungkin tak jelas, akhirnya pergi kepada riba. Yang itu yang paling kita takut lah. Okay? Jadi mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semua berkaitan dengan soalan pada Faz Ismail. Ustaz, sedikit Ustaz, satu soalan. Adakah dibolehkan ataupun dibenarkan bagi seseorang yang menerima barang gadaian, dia menggunakan barang tu, dia gadai pula Ustaz? Bagaimana Ustaz, silakan. Okey, secara umumnya tak boleh. Tak boleh. Kerana dia adalah satu amanah, dipanggil tadi sebagai wadi'ah yad amanah, satu pegangan yang dia kena pegang sebagai amanah, dan kemudian amanah adalah satu tanggungjawab yang mana dia mesti tunaikan. Dan kemudian pada waktu tu kalau dia gadaikan atas dasar apa? Dasar tak bayar tadi tu. Itu cerita lain. Sebab tak mampu bayar tadi kan. Tapi kalau tiba-tiba dia okey je bayar, tapi sebabkan lambatlah dia ni. Contohnya kan. Lepas tu daripada 6 bulan minta pula 6 bulan tambah lagi, tangguh lagi. Saya gadaikan je lah contohnya. Maka yang tu tak boleh, kerana dia adalah sebagai amanah. Macam kambing tadilah. Kita bergadaikan kambing, saya kata kambing ni jual lah kot contohnya. Itu tak boleh. Itu konsep dia. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, satu lagi Ustaz, soalan tambahan berkaitan dengan apakah yang perlu dilakukan oleh orang yang menerima barang gadaian apabila dah sampai tempoh barang gadaian tu untuk dibayar hutang, Ustaz? Silakan. Okey.
Dia daripada satu konsep orang yang menerima, satu lagi konsep orang yang memegang. Jadi kalau pegang tu pertama tadi kita kena ingatkan kepada orang tu. Maksudnya sebab tu kalau syarikat dia ada notis 30 hari, 14 hari, tarikh matang, kemudian 14 hari selepas dan 30 hari sehinggalah dilelongkan. Jadi kita sentiasa kena ingatkan. Jadi mengingati ni ada satu perkara yang sangat digalakkan supaya tak terlepas pandang. Sebab ya bila orang berhutang ni dia macam-macam kan. Jadi di situlah dia punya konsep dia. InsyaAllah. Jadi itulah bila mana berhutang jadi kesimpulan mudah Ustaz. Bila berhutang tu kena pandai-pandai bayar. Dan kepada orang yang menerima ataupun yang memberi hutang tersebut, kena sentiasa ingatkanlah kepada orang yang berhutang untuk langsaikan hutangnya, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan untuk episod pada hari ini, membincangkan topik berkaitan dengan gadaian dalam Islam. Sedikit kesimpulan daripada yang bagi Ustaz, dan juga bolehlah Ustaz tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Silakan Ustaz. Baik, yang paling pertama sekali kita nak berkat dalam kehidupan kita, dan berkat ini mestilah yang halal, dan pilihlah kepada pajak gadai Islam ataupun sistem Ar-Rahnu. Dan Ar-Rahnu ni dah lebih pada 10 kat Malaysia ni. 10 jenis lah, macam-macam syarikat ada, bank ada. Jadi pilih yang tu, jangan pilih kepada pajak gadai konvensional. Itu konsep dia. Dan mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita sebab kita usaha untuk mencari yang halal. Apatah lagi nak masuk bulan puasa, biar rezeki halal, biar hutang kita halal, dan mudah-mudahan Allah beri kebaikan dunia akhirat, insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami, berkatilah harta kami, jadikanlah diri kami cenderung kepada perkara-perkara yang halal dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kami semua diberikan peluang lagi untuk bersama Ustaz terus mendalami bab-bab berkaitan dengan muamalah, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang cukup lengkap berkaitan dengan gadaian dalam Islam pada pagi ini. Jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan ahli panel kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dan juga moderator kita Dai Anas dalam topik berkaitan dengan kisah 25 Rasul Nabi Sulaiman alaihissalam bahagian 2. Jadi insya-Allah saudara sekalian, kita tangguhkanlah pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saya dan Luqman mohon mengundur diri, bertemu lagi di lain episod dan rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.